Assalamualaikum dan semangat malam tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Boleh tak respon dulu? Respon dulu saya di ruangan komen. Apa khabar anda semua pada malam ni? Jadi baik. Terbaik tuan. Okey. Waalaikumsalam. Okey, jadi pada malam ini kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi malam ini dalam Zoom meeting. Okey, dalam Zoom meeting, minggu lepas kita dah ada Zoom meeting. Kita dapat penerangan daripada Master Shah tentang apa update terkini yang berjalan sekarang. Jadi pada minggu ini kita nak dapatkan lagi update-update yang terkini. Dapatkan update terkini, dapatkan tambahkan kefahaman. Bila kita lebih faham, insya-Allah kita akan lebih yakin dengan apa yang kita buat. Jadi seperti biasa saya MC anda untuk malam ini, saya Han. Okey. Jadi pada malam ini boleh tak saya nak tahu anda tuan-tuan dan puan-puan yang melihat Zoom meeting pada malam ini dari mana? Anda melihat Zoom meeting pada malam ini dari mana? Boleh tak komen di ruangan komen? Kita nak tengok ada tak kalau daripada Bentong, Pahang, lagi-lagi boleh tak komen di ruangan komen? Daripada Seremban, Ampang KL, Perlis, Melaka, Bandar Baru Bangi, Bera, Melaka, Shah Alam, Jitra. Wah, luar biasa. Mentakak, Toronto, Perak, Lokstar, Shah Alam, Bahau. Luar biasa. Putrajaya, Sabah, Pendang. Ramai orang Perak, orang Penang, orang Kedah, orang Kelang. Lagi-lagi orang Johor ada. Johor. Ada Johor. Orang Melaka pun ada. Orang Kajang ada. Okay, Alhamdulillah malam ni. Dengan adanya Zoom meeting pada malam ini, walaupun kita masing-masing dekat rumah masing-masing, ada yang sambil makan, ada yang sambil minum, ada yang sambil tengok TV, ada yang sambil baring, kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting untuk kita tambahkan lagi kefahaman kita. Okey? Jadi saya tak nak bercakap panjang pada malam ini, kita nak serahkan kepada speaker kita untuk kongsikan tentang apa itu Nominex, bagaimana kita nak menggandakan simpanan kita dengan Kebun Digital Nominex dan kenapa kita memilih Nominex. Okey? Dan apa update-update terkini yang tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu, yang tuan-tuan dan puan-puan perlu ambil cakna. Tekankan supaya dengan kefahaman, dengan keyakinan yang ada ini, kita dapat melangkah dengan lebih jauh lagi insya-Allah. Jadi sebelum saya mempersilakan speaker kita pada malam ini, saya nak memperkenalkan dulu. Mungkin ada yang first time. Okey, mungkin ada yang first time, mungkin ada yang dah beberapa kali join. Jadi yang dah ada join beberapa kali pun kita nak perkenalkan lagi sekali. Tak lain dan tak bukan speaker kita yang kacak bergaya pada malam ini iaitu Tuan Muhammad Syahiran, Master Syahiran. Beliau berpengalaman dalam industri network marketing sudah melebihi 15 tahun dan dalam industri cryptocurrency bermula dari tahun 2015 lagi. Okey, dan beliau merupakan seorang expert trader lah dalam cryptocurrency dan foreign exchange. Beliau merupakan speaker dan trainer dalam network marketing dan alhamdulillah hasil daripada training beliau sudah melahirkan ramai usahawan-usahawan, entrepreneur dan cryptopreneur yang berjaya di Malaysia. Beliau merupakan founder kepada MSK Group dan sekarang menetap di Kuala Lumpur. Jadi sebelum kita mulakan sesi kita pada malam ini, boleh tak saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan untuk komen di ruangan komen api, emoji api. Okey? Komen emoji api. Kita nak tengok malam ni siapa yang dah ready. Kita nak tengok siapa yang dah ready untuk kita mulakan sesi pada malam ini. Sekarang kita ada 192 orang. Jadi at least kena ada 100 orang yang komen. Yang komen ready, komen api, baru kita akan mulakan pada malam ni. Komen, spam komen, laju. Okey, komen kita nak tengok. Okey, komen lagi. Okey, speaker kita pada malam ini perlukan semangat dan aura daripada tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak ada dekat event sekarang ni, tapi kita ada di Zoom meeting. Jadi caranya adalah kita kena aktif di ruangan komen, okey? Komen. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa lagi, kita bagi satu sokongan yang sangat gemuruh untuk speaker hebat kita yang kacak bergaya pada malam ini iaitu Tuan Master Syahiran.
Assalamualaikum, salam sejahtera dan semangat pagi. Apa khabar tuan-tuan? Terima kasih kita punya MC malam ni, Mr. Han kita. Alright, so boleh tak komen dekat ruangan chat macam mana suara saya jelas ataupun tidak? Kalau tak jelas, komen tak jelas. Kalau jelas, komen jelas. Okey? Alhamdulillah. Okey, jelas. Alhamdulillah. So, minta jasa baik kepada yang baru first time, minta siapa-siapa kalau ada masalah tak dengar suara saya ke, minta kita punya tip untuk guide, bagi tahu dekat ruangan chat, tak dengar suara saya. InsyaAllah nanti kita punya tip akan bantu macam mana nak dengarkan suara saya. Okey, clear jelas So, luar biasa. Alhamdulillah. So, saya nak ucapkan tahniah kepada semua yang hadir, iaitu lebih kurang 200 orang 200 orang yang hadir malam ini bersama-sama dengan kami dalam online webinar bicara kripto iaitu Kebun Digital. Alright. Okey, sebelum tu saya nak tanya tuan-tuan siapa yang pertama kali join kita punya online webinar, boleh tak komen dekat ruangan chat? Saya pertama kali saya nak tahu. Okey, saya nak tahu tuan-tuan. Okey. Tuan Fairuz pertama kali, Jafri first kali. Wah, ramai orang baru Alhamdulillah. Pak Long pun orang baru, Akmal orang baru. Okey, Abang Abdul Nasib pun orang baru. Okey, luar biasa. Okey, saya percaya ramai yang masuk ke dalam kita punya sesi Zoom ni bukan daripada calang-calang orang juga dari latar belakang yang berbeza. Saya percaya ada orang bisnes, ada orang bekerja, ada doktor, ada lawyer, betul tak? Okey, malam ni kita nak berkongsi satu peluang. Apa yang ada dalam apa yang ada dalam industri aset digital, dan saya mohon jasa baik tuan-tuan semua, siapa yang baru masuk minta mutekan tuan-tuan punya mic supaya tidak mengganggu kawan-kawan kita yang lain. Lawa Taufiq boy. Okey. Fokus pada perkongsian. Alright, okey. So siapa yang nak buka kamera boleh, tak ada masalah. Alright. Jangan buka mic saja supaya tidak mengganggu kawan-kawan kita yang lain Okey tak okey tuan-tuan? Yes or yes? Kalau okey, komen okey. Alright. So saya mohon jasa baik tuan-tuan untuk respon dengan saya dekat ruangan chat. Sebab saya tak boleh nak on buka mic tuan-tuan semua, nanti kacau bilau baca lagu. Okey. Sebab malam ni kita nak berkongsi iaitu satu peluang. Okey. Di mana apa peluang yang saya nampak dalam industri cryptocurrency ni. Okey, saya bermula sejak tahun 2015 dan pada mulanya memang susah nak faham benda digital, betul tak tuan-tuan? Memang susah nak faham. Okey? Alright. So tapi alhamdulillah bila kita dah faham, kita nampak ada satu peluang yang sangat luar biasa, sangat besar dalam industri aset digital. Okey? Alright, dan saya percayalah dengan apa yang melanda kita dengan inflationnya, dengan macam-macam lah, minyak naik semua. So kita perlu cari peluang untuk kita gandakan kita punya simpanan yang dah ada ke, ataupun nak tambah pendapatan, nak tambah income. Betul tak tuan-tuan? Okey. Masternya agak yes. Ini zaman kurus-kurus. Okey. Ini yang sekarang lah. Okey. Alright. So ramai orang baru So hari ni minta jasa baik tuan-tuan. Mula-mula takut tak patuh syariah, insya-Allah. Kita dah dapat dah ada artikel yang mengatakan Nominex adalah patuh syariah. Alright. Okey. Saya pun tak nak bercerita lebih panjang lagi. Jom kita start dengan kita punya tajuk hari ini, iaitu The Future of Crypto Farming, iaitu kebun digital. Okey, sebelum saya start, saya perlukan 100 orang yang komen ready. Okey, komen ready, semangat. Okey, kita nak 100 orang yang komen ready sebab kita ada 200. Saya perlukan 100 orang saja. Bagi saya semangat untuk berkongsi malam ini. Dan saya minta jasa tuan-tuan untuk lapangkan dada, lapangkan minda supaya boleh terima apa perkongsian saya pada malam ini. Sebab apa kita nak refresh balik. Refresh balik macam mana, apa kaitannya dengan kita punya sistem kewangan, apa itu aset digital. Saya akan berkongsi dengan tuan-tuan semua. Boleh Alright. Dah cukup 100 Alright. So ramai orang baru. Pada yang dah dengar, boleh kita refresh balik ilmu-ilmu yang ada ni tuan-tuan supaya kita boleh duplicate, kita boleh sampaikan, sampaikan kepada kita punya community. Jangan kita tahu seorang-seorang je. Kita kena kongsi, kena kongsi peluang yang ada dalam
industri aset digital ni. Okey, jom. Alright, okey, jom. Okey, kita boleh start. Okey, semua semangat. Alright. So ini adalah evolution of money ya tuan-tuan. Daripada zaman atuk nenek kita, zaman sistem barter, lepas tu zaman emas. Okey, zaman emas fizikal, dinar, dirham, shilling, emas tu itu zaman atuk nenek kita lah. Alright. So lepas tu lahirlah zaman paper note, fiat money. Okey, duit kertas macam yang kita pakai sekarang. Duit kertas. Sampai hari ni masih kita pakai berkepul-kepul dalam kita punya dompet lah. Ada shilling lah, macam-macam tu. Alright, lepas tu zaman semakin canggih, teknologi semakin canggih, lahirlah satu sistem menggunakan satu keping plastik kad, iaitu debit card, credit card, okey, prepaid card, macam-macam hadir. Mudah ke tak mudah tuan-tuan? So teknologi ni dia seiring dengan perjalanan kita. Kita kena sama-sama follow the trend. Sebab apa? Kalau kita tak follow, kita akan ketinggalan. Rugilah. Alright. So kebanyakannya teknologi ni tuan-tuan, okey, dia banyak memudahkan kita. Sebagai contoh, okey, sekarang kita tak perlu dah nak bawa cash banyak-banyak. Contoh kita beli shopping barang lah, pergi ke Tesco lah, pergi ke Paksen lah, okey, untuk kita beli barang. Sampai je kaunter akan tanya, nak pakai cash ke kad? Mana kita prefer? So kita akan prefer pakai kad. Lepas tu dia tanya lagi, nak pin ke wave? Kita lagi lah nak malam-malam nak letak pin, kita just touch sahaja, kita pakai wave. Tuan-tuan cuba bayangkan tuan-tuan, dengan sekali touch sahaja kita punya transaction complete. Kita boleh ambil barang, kita boleh caw, okey, kita boleh balik macam biasa. So betapa canggihnya sistem pembayaran, okey. Dan pada tahun 2009, okey, hadirlah satu dipanggil cryptocurrency. Siapa yang kat dalam kita punya sesi malam ni yang pertama kali dengar perkataan cryptocurrency? Ada tak? Boleh tak komen dekat ruangan chat? Siapa yang tak tahu apa itu cryptocurrency? Siapa yang pertama kali dengar ke? Boleh tak kongsikan dengan saya pengalaman dia dekat ruangan chat? Bagi tahu je, saya tak tahu detail, tak tahu lebih lanjut. Okey, ada Fendi. Okey. Jangan malu, jangan segan ya tuan-tuan. Kalau malu, bertanya, jangan sesat jalan. Alright? Okey. Boleh tak tahu sangat. Ramai yang lain semua dah tahu. Wah, 200 orang semua dah tahu tentang cryptocurrency dahsyat. Okey, sebab saya ambil masa juga untuk nak faham betul-betul. Okey, sampai hari ni kita masih belajar. Okey, semangat apa? Dia punya teknologi tu semakin hari semakin canggih. Okey. Dan sekarang saya akan kongsikan satu video, okey, daripada orang yang pakar lah. Okey, orang yang pakar iaitu Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar. Merupakan pengurusi eksklusif Amani Group, merupakan presiden IIUM ataupun UIA yang sekarang, dan merupakan pengurusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara. Okey. So apa maksud dalam digital asset? Apa itu cryptocurrency? Okey, sebelum ni kita duk sebut Bitcoin, cryptocurrency lah apa semua. Tapi setelah garis panduan yang dikeluarkan oleh Security Commission, okey, cryptocurrency itu adalah aset digital. Okey, jom kita dengar sama-sama apa pendapat Tan Sri ni. Okey. Tuan-tuan boleh faham cuba dengar dan faham penerangan ringkas. Alright, okey. Aset digital adalah aset kewangan moden pada hari ini yang dipacu oleh teknologi kriptografi dan juga blockchain. Ini menjadikan aset digital, aset kewangan yang selamat, yang boleh diawasi dan juga dipantau dengan baik. Ia merupakan satu aset memberikan ketenangan minda untuk para pelabur menceburinya. Dari segi hukum syariah, ianya patuh syariah kerana ada sistem pendasarnya iaitu kepercayaan, iaitu kebolehpercayaan. Aset ini dapat digunakan sebagai membeli barang-barang ataupun digunakan sebagai pertukaran barang dengan barang. Marilah kita mendalami, memahami ilmu digital asset atau aset kewangan digital, cara patuh syariah, cara mampan untuk membagaikan cara pelaburan kita sesuai dengan zaman era pada hari ini. Patuhilah syariah dan patuhilah pelaburan yang bijaksana. Okey, macam mana tuan-tuan? Yang baru pertama kali, macam mana, boleh tak faham serba ringkas? Yang kita nak involve ni adalah salah satu aset dalam bentuk digital. Sebelum ni kita
kita buat investment lah. Kita beli emas, betul? Kita beli rumah, kita beli tanah. Okay, contoh kita beli emas, kita boleh pegang. Okay, sekarang kita zaman dah semakin canggih lah. Macam kita, kalau kita lihat duit kita pun semua dah bentuk digital dah, cashless dah. Okay, iaitu kita nak ambil peluang. Instrumen pelaburan baru. Kita sama-sama mendalaminya tuan-tuan. Dan kita bersama. Iaitu kita boleh menjana pendapatan lah. Okay, kita gandakan kita punya aset. Alright. So cryptocurrency ni, okay. Dan saya mohon je sebaik tuan-tuan juga, janganlah conteng-conteng skrin, nanti mengganggu kawan-kawan kita yang lain boleh siapa yang conteng, dia kena denda. Okay. Okay. So cryptocurrency ni, dia merupakan dipanggil digital asset. Okay. Dan dia menggunakan satu teknologi baru iaitu blockchain teknologi. Kalau tuan-tuan nak tahu tentang lebih detail tentang blockchain teknologi ni, tuan-tuan tanya saja Pak Cik Google ataupun pergi je dekat YouTube, type saja apa itu blockchain teknologi. So dalam situ banyak video yang akan diterangkan tentang secara detail, iaitu teknologi yang sangat luar biasa power. Okay? Dan cryptocurrency ni pula tuan-tuan, dia tidak dikeluarkan ataupun tak di-issue oleh mana-mana negara. Dia adalah decentralized, tak ada negara yang kontrol, tak ada negara yang keluar. Okay? Alright, so dan dia tak ada physical form lah, semua dalam bentuk digital, okay? Dan kita boleh tukarlah dalam bentuk digital tu, kita boleh tukar jadi physical. Contoh kita boleh tukar jadi baju, boleh jadi jam, okay? Boleh jadi motor, kereta, boleh jadi rumah, okay? Itulah canggihnya. Dan kenapa orang suka dengan cryptocurrency ni, aset digital ni, sebab dia menggunakan sistem peer to peer, people to people. So kita tak nak dah ada orang tengah lah. Okey, kita nak semua transaction kita ataupun saving kita diuruskan kita sendiri. Okey, dan di bawah ni adalah antara cryptocurrency yang top dalam dunia ataupun ibu kepada cryptocurrency adalah Bitcoin. Okey, dia lah. Okey, dengan bermulanya awal dulu memang tak ada value, tapi hari ni sangat luar biasa. Sekejap lagi saya akan kongsikan dengan tuan-tuan. So kita ada Ethereum, kita ada Binance Coin, kita ada Ripple, okey, kita ada USDT, Cardano, Polkadot, macam-macam. Okey, sekejap lagi saya tunjuk secara live dekat mana kita nak tunjuk, nak rujuk, nak tengok berapa harga semasa. Okey. Alright. Okey. Dan sekarang sama juga macam kita beli ataupun kita simpan duit kita. Kita ada tempat kita nak simpan. Contohlah duit ringgit kita. Kita simpan dekat bank Maybank, dan kita akan ada application kita iaitu Maybank to You, CIMB Click. Sama juga macam digital asset ni. Okey, digital asset ni ada dia punya wallet yang kita gunakan. Antara wallet yang kita gunakan antaranya Binance, Huobi, blockchain wallet, Coinomi, dan yang paling terkini yang kita gunakan adalah Nominex. Okey? Alright. Dan kalau kita lihat, okey, kita lihat industri-industri dekat luar sana, okey? Music industry, nilai yang transaksi yang berlaku 40 bilion. Gaming industry 600 bilion. Okey, kita boleh lihat budak-budak muda sekarang live streaming dekat YouTube, dekat Facebook, betul? Lepas tu kita boleh tengok film industri dengan hadirnya Netflix, iFlix, macam-macam lah, Astroforce, macam-macam. Okey, film industri punya industri. Dan direct selling industry, saya percaya masih ramai yang involved dalam direct selling industry. Dan saya pun bermula dengan direct selling industry juga dulu. Okey, dengan jual suplemen, okey. Alright. Dan satu lagi yang saya lihat, ada satu lagi industri baru, iaitu cryptocurrency industry, tuan-tuan. Okey, dan nilai transaksi yang berlaku sangatlah luar biasa, mencecah trilion, tuan-tuan. Bukan sikit-sikit okey tak, tuan-tuan? Kalau kita boleh dapat sedikit daripada transaction yang berlaku. Okey kita okey, tuan-tuan? Komen dekat ruangan chat. Okey ke tak okey? Kita boleh dapat sedikit daripada transaction yang berlaku dalam dunia industri kripto. Okey ya. Sangat okey. Kalau tak okey memang rugi lah. Betul? Alright. Dan sekarang kita tengok kenapa, apa sebab ramai orang pergi kepada cryptocurrency ni. Nak ambil tahu, nak beli itu, beli ini. Okey? Sebab utamanya adalah dia punya harga ataupun value, nilai, tuan-tuan. Okey, sekarang saya tunjuk sejarah. Ini sejarah Bitcoin. Ibu kepada cryptocurrency yang bermula pada tahun 2009, 13 tahun yang lalu. Okey, pada ketika itu tiada yang percaya, tuan-tuan. Okey, dan nilainya sangat tak ada nilai lah.
So kita ambil nilai dia lebih kurang 1 sen. Mahal ke murah tuan-tuan? 2009, mahal ke murah? Siapa yang tahu? Okey, siapa yang tahu Bitcoin ni pada tahun 2009? Ada tak yang tahu? Ataupun ada kawan-kawan dia cerita Bitcoin pada tahun 2009? Boleh tak kongsikan dengan kami? Siapa yang ada pengalaman yang ada kawan-kawan dia cerita, kau belilah Bitcoin. Ya, alright. Murah, sangat murah, tak tahu. Betul. Ramai macam saya pun tahu pada tahun 2015. 2015 tuan-tuan setelah berapa 6 tahun. Okey, 6 tahun di market baru saya tahu. Okey, dan transaksi yang pertama menggunakan Bitcoin ni okey pada tahun 2010. Tuan-tuan boleh cek je dekat dalam internet, tuan type saja buy pizza with Bitcoin. Itulah transaksi yang pertama. Okey, transaksi yang pertama di mana dia tukarkan, dia beritahu dia nak tengok betul ke tidak Bitcoin ni boleh tukar dengan barang. Okey, dia hantar dalam forum, siapa yang boleh tukarkan saya punya Bitcoin dengan pizza. Pada masa itu Papa Pizza lah. Okey, dekat luar negara lah. Okey, orang putih. Dan adalah yang Mak Saleh yang sahut cabaran dia. Okey, kita set. Okey, kita tukar di mana saya bagi awak 2 keping pizza, awak tukar dengan saya iaitu 10,000 Bitcoin. Dan ketika itu 10,000 Bitcoin nilai $40 je tuan-tuan. Itulah transaksi yang pertama. So setiap tahun akan ada dipanggil Pizza Day. So sangat yang tukang jual ataupun yang Mak Saleh yang jual 10,000 Bitcoin pada ketika itu memang sangat menyesal lah. Kalau tuan-tuan tahu harga dia hari ni berapa nilai dia tuan-tuan? Trilion tuan-tuan. Nilai 10,000 Bitcoin. Okey, dan dalam perjalanan 5 tahun di pasaran, okey, 5 tahun di market, Bitcoin okey naik sehingga $350. Mahal ke murah tuan-tuan? Setelah 5 tahun, setelah banyak cabaran yang mengatakan Bitcoin ni scam lah, okey, money game lah, macam-macam lah, okey, news cobaan membunuh Bitcoin ni. Tapi tak mati-mati. Itu yang dahsyatnya tuan-tuan. Okey, kita tengok perjalanan dalam tempoh 10 tahun nilainya naik sampai $4,000. Mahal ke murah tuan-tuan? Berbaloi tak kita beli pada tahun 2009 agak-agaknya? $4,000. Bayangkan 10 tahun daripada tak ada nilai terus ada nilai. Kalau duit ringgit, okey, lebih kurang dekat RM20,000. Okey, satu ketul, satu unit. Okey, dan apa yang berlaku tuan-tuan pada tahun 2020? Okey, 2020 apa yang berlaku? Dunia dilanda pandemik. Okey, dunia dilanda pandemik. Kita semua kena kurung, betul? Kita kena duduk rumah, lockdown. Kita tak boleh buat apa. Tak boleh nak kerja, tak boleh nak buka kedai. Memang dipenjara lah. Dan kita pun macam-macam lah simpanan kita. Semua habislah kita korek, betul? Dan apa yang berlaku pada ketika itulah ramai yang search tentang cryptocurrency ni dan banyak badan-badan besar ataupun orang-orang yang berpengaruh invest dalam Bitcoin, okey, dan nilainya naik sehingga paling tinggi iaitu $69,000 tuan-tuan. Bayangkan tuan, daripada dalam tempoh 2 tahun daripada 4,000 naik sampai 60,000 tuan-tuan. Kalau tuan-tuan beli pada tahun 2009, beli dengan 4,000, 2021, 2 tahun ya tuan-tuan simpan, dan nilainya naik sampai 60,000. Di mana nilai sebuah kereta, nilai sebuah rumah yang kita boleh beli. Dan masa saya mula-mula dulu, okey, nak beri penerangan tentang Bitcoin ni sangatlah susah tuan-tuan. Okey, sangatlah susah. Semua mana orang nak faham, okey, Bitcoin ni. Right? Dan kita lihat dia punya adik, okey, iaitu Ethereum. Ni sama juga, tapi dia punya teknologi lebih advance lah, lebih canggih lah Ethereum ni. Dia bermula pada tahun 2015 dengan harga 48 sen. Okey, dalam tempoh 2 tahun, so banyaklah koin-koin lahir daripada teknologi Ethereum ni, ataupun dipanggil ERC20. Okey, nilainya naik sehingga 200. Okey, $200 dalam tempoh 2 tahun, dan 2019 naik sehingga $300. 2020 tu selepas pandemik nilainya naik sehingga $4,000. Mahal ke murah tuan-tuan? Kalau diberi peluang untuk kembali pada tahun 2015, tuan-tuan nak beli tak tuan-tuan? Komen dekat ruangan chat. Kalau diberi peluang undur pada 2015, tuan-tuan nak beli tak Ethereum ni? Tuan-tuan percaya ke benda digital ni? Okey. Kebanyakannya tak percaya. Dan saya pun
saya dapat peluang beli Ethereum pada harga $1. $1 tuan-tuan pada tahun 2016. Okey. Dan apa yang berlaku, dan kita pun masih baru, kita pun tak faham betul ke tak betul. So apa yang kita buat, dia naik $10, saya jual tuan-tuan. Saya untung ke saya rugi tuan-tuan? Saya untung. Dan dia turun balik. Okey, sebab harga turun naik ni normal tuan-tuan. Dia naik, dia turun. Okey, dia naik, dia turun. Tapi untung tapi sikit. Lepas tu dia turun $7, saya beli balik. Lepas tu dia naik $100 tuan-tuan. Saya jual. Okey. Saya profit. Tapi kalau saya tak jual semua ataupun saya jual sikit je, harga 2021 nilai dia jadi sampai $4,000. Saya tak rugi tapi saya kurang untung. Okey? Itulah pengalaman yang ada. Alright. So untuk dapatkan cryptocurrency ni tuan-tuan, dia ada beberapa cara ni antara yang famous lah, iaitu buy and hold. Okey, kita beli dan simpan. Labu peram lah, kita beli, kita nampak potential apa-apa coin ke, kita beli, lepas tu kita simpan, kita lupakan. Contoh untuk long term lah, 3-4 tahun ataupun 5 tahun kemudian kita nak tengok hasil dia berapa, ada nilai ke tidak. Kebanyakannya daripada murah dia jadi mahal. Kadang-kadang ada yang daripada mahal dia jadi murah. Okey, dia tak tentu. Okey. Dan cara yang nombor 2, kita boleh dapat melalui mining. Itu melombong. Okey, melombong. Alright. Tapi melombong emas lain. Okey, melombong kripto lain. Kalau emas kita pakai jengkaut, kita pakai jentolak, okey. Tapi cryptocurrency dia menggunakan graphic card, superkomputer. So banyaklah bahagian-bahagian ataupun teknikal tentang mining ni, dan dia punya kos agak tinggi. Okey, so kita tak berbaloi lah. Kita perlu ada modal yang besar baru kita boleh involve dalam mining. Okey, nombor 3, kita boleh involve dalam, kita boleh dapatkan cryptocurrency ni melalui trading, iaitu jual beli. Tapi kita kena ada masa, kita kena ada ilmu lah, kita kena ada knowledge, dan kita kena ada masa untuk kita nak monitor, nak baca news, nak chart apa coin punya kekuatan tu. So kita kena tengok lah untuk kita nak jual beli. Dan seterusnya kita boleh dapat melalui staking. Okey, staking ni bahasa mudah dia ataupun bahasa kripto lah. Kalau bahasa bank ni dia panggil fixed deposit lah. Simpanan tetap ni fixed deposit, di mana kita akan dapat reward jika kita ambil kita punya aset masuk dalam sesuatu pool dan kita akan dapat return. Dan kebanyakannya staking ni tuan-tuan, dia ada kontrak. Okey, dia ada kontrak, maksud dia kita tak boleh usik kita punya modal selama 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan. Okey, staking ni. Alright, tapi kita dapat return. Alright. So satu lagi yang paling latest yang kita pakai sekarang, yang kita involve sekarang ni, iaitu dalam teknologi dia panggil DeFi, Decentralized Finance, dalam konsep farming, berkebun. Itulah kita punya community kebun digital. Okey. Dia lebih kurang macam staking. Okey, cuma farming dia lebih fleksibel tuan-tuan. Maksud dia tak ada kontrak. Kita as a liquidity provider dan kita akan dapat reward. So contoh hari ni kita masuk, besok kita rasa nak pakai duit, kita boleh keluar anytime. So itulah teknologi yang paling terkini, decentralized finance. Okey? Alright. So malam ni kita nak berkongsi dengan tuan-tuan satu peluang yang ada dalam Nominex. Okey, the first hybrid exchange with DeFi mechanic. So saya akan cerita seberingkas tentang Nominex ni. So Nominex ni apa? Sekejap lagi saya akan pergi secara detail dekat live secara dekat website semua. Alright. So apa itu Nominex? Okey, Nominex ni adalah crypto exchange, tempat jual beli cryptocurrency ataupun money changer lah. Okey, untuk kripto. Alright. So dia bermula sejak tahun 2019. Baru lagi ke dah lama tuan-tuan? Okey, baru lagi. Alright. So dan dia ada dia punya token sendiri, iaitu Decentralized Utilities Token, namanya NMX. Alright. Okey, dan dia lancar dia punya farming pool, okey, dia punya kebun itu pada tahun 2021 Februari. DeFi farming launch. Okey. Dan pada September 2021 dia diiktiraf sebagai official Binance broker. Dia dapat right daripada Binance. Sekejap lagi saya akan cerita tentang Binance. Apa itu Binance? Dan dan seterusnya dia lancarkan dia punya own DEX, dia punya produk sendiri, iaitu decentralized sendiri, iaitu NomiSwap pada tahun 30 Disember 2021, yang masih baru lagi. Alright.
So apa itu NomiSwap? Okey, ni produk yang baru, produk yang kedua dia iaitu decentralized exchange. Yang tadi centralized, yang ini decentralized dan ni launch pada 30 Disember 2021 dan dalam NomiSwap ni dia banyak peluang yang kita boleh masuk ataupun banyak kebun yang kita boleh farm dekat sini dia ada lebih more than 30 pool. Dan kegunaan untuk NomiSwap ni untuk pertukaran iaitu swapping dengan coin token lah. Kita nak tukar coin-coin yang lain. Kita nak tukar Binance jadi USD, NMAX jadi USD, NMAX jadi Ethereum. So kita boleh buat dalam NomiSwap ni. Tak perlu dah nak hantar-hantar ke mana-mana dah. Alright. Okay. So ini antara poin-poin apa itu staking. Staking ni nak menggantikan mining lah. So kita tak perlukan dah energi-energi yang nak perlukan elektrik yang banyak. Tak perlu dah. So kita ada teknologi yang latest yang baru iaitu dipanggil staking and farming ni. Alright. Okay, boleh tuan-tuan alright. So dalam farming dalam Nominex ni dia ada dua jenis iaitu simple mode dengan pro mode. Okay, simple ni sangat mudah lah bagi yang beginner. Okay, beginner boleh start dengan simple mode. Cuma simple mode ni dia ada satu kebun saja iaitu NMAX USDT. Okay, kalau pro mode ni pro mode ni dia ada lebih daripada 30 pool yang kita boleh masuk. Okay, dua-dua pun menguntungkan. Okay, jangan risau. Dua-dua pun boleh dapat benefit. Alright. Okay. So are you ready? So are you ready tak? Kita nak buat income. Okay, nak buat income every 24 jam tanpa kita tidur. Kalau ready, komen ready tuan-tuan. Sebab saya akan kongsikan dengan tuan-tuan secara live. Okay, secara live dekat mana kita nak rujuk. Okay, betul ke tidak Nominex ni real ke tidak. Okay. Saya akan tunjuk dengan tuan-tuan secara live. Okay, ready okay. So alhamdulillah kita ada 212. Okay, so saya harap orang yang baru boleh faham lah Tak faham 100%, faham 10% pun kira okay Okay, ready Alright, so saya akan stop share yang slide. Saya akan share secara live yang kita boleh tengok dekat screen saya sekejap Alright. Okay, apa yang tuan-tuan nampak sekarang? Okay, di screen saya. Boleh tak kongsikan dengan saya dekat ruangan chat apa yang tuan-tuan nampak sekarang? Okay, boleh tak kongsikan dengan saya dekat ruangan chat apa yang tuan-tuan nampak di screen sekarang? Supaya saya tahulah. Okay, saya share screen yang betul lah. Okay, alright, sekejap apa? Oi, ada juga yang rajin tangan dia menconteng-conteng okey. Saya mohon jasa baik tuan-tuan supaya tidak menconteng skrin boleh nanti tuan-tuan mengganggu kawan-kawan kita yang lain. Okey. Baik, Trust Wallet CMC. Okey, CMC betul. Alright. CMC Trust Wallet. Today crypto price. Okey. So kepada yang baru, kepada yang baru ada tak yang pertama kali bagi tahu dekat ruangan chat siapa yang pertama kali nampak website ni? Boleh tak kongsi dekat ruangan chat siapa yang pertama kali tengok laman web ni? Okey. Untuk yang pertama kali, untuk makluman tuan-tuan, ini adalah website yang tuan-tuan boleh rujuk. Okey, dia macam bursa. Okey, di mana contoh kita beli saham, kita boleh rujuk dekat BSKL, macam-macam website yang kita boleh rujuk. Untuk cryptocurrency ni, ramai ramai. Okey, yang masih baru yang tak faham. Yang pertama kali Sazli, Jafri, Amiza, Faizrus, okey, Afiq. Alright. So, hari ni saya tuan-tuan dapat ilmu baru di mana tuan-tuan boleh rujuk. Kalau ada kawan-kawan tuan-tuan yang bagi tahu ataupun suruh beli koin-koin tu ke koin-koin ni yang cakap ada potensi semua, okey. So di sinilah tempat tuan-tuan nak rujuk, iaitu CoinMarketCap. Okey, tempat rujukan kita. Alright. So kalau kita lihat dekat bahagian atas ni tuan-tuan, okey, saya zoom sikit. Okey, dekat bahagian atas ni, atas kiri ni, nampak tak dia ada tulis Cryptos. Okey, Cryptos. Okey, ada lebih kurang 20,400. Okey, maksud dia dekat sini tuan. Okey.
Sekarang hari ini dah ada lebih kurang 20,422 jenis kripto ataupun aset digital. Banyak ke sikit tuan-tuan? Komen dekat ruangan chat. Dan pelbagai nama, pelbagai harga, okey, pelbagai teknologi tuan-tuan. Banyak koin-koin yang akan bersaing. Okey, dan peluang untuk kita belilah. Dan kita kena tahulah koin apa yang ada potensi. Okey. Sekejap lagi saya akan tunjuk secara live dia punya harga pula. Okey, sekarang dekat bahagian atas ni tuan-tuan, sebelah Cryptos ni dia ada tulis exchange. Ada 499 jenis. Exchange ni macam money changer tuan-tuan Money changer. Tempat tukaran macam bank kripto lah. Alright. So sebelah dia ada tulis market cap. Okey, market cap ni nilai keseluruhan 20,000 jenis koin ni, nilai dia pada hari ni adalah 1 trilion US dollar. Banyak ke sikit tuan-tuan? Komen dekat ruangan chat tuan-tuan. 1 trilion tuan-tuan. Bukan bilion. Masa saya bermula tahun 2015, dia main ratus juta sahaja. Dia main bilion saja tuan-tuan. Tapi hari ini, nilai keseluruhan market capital untuk aset digital ataupun cryptocurrency dah mencecah 1 trilion tuan-tuan. Cuba tuan-tuan, okey, bayangkan mungkin 5 tahun akan datang, okey, market cap ni dah tak jadi 1 trilion. Mungkin dia dah jadi 100 trilion. Tuan-tuan bayangkanlah berapa agak-agak nilai aset yang ada ataupun nilai koin-koin aset digital yang ada dalam dunia hari ini. Dan sebelah dia tuan-tuan sebelah dia dia ada tulis 24 jam vol. Maksud dia volume. Okey, volume dalam masa 24 jam transaksi yang menggunakan cryptocurrency dalam tempoh 24 jam sebanyak 75 bilion US dollar transaksi sehari. Banyak ke sikit tuan-tuan? Okey, pada yang masih baru ataupun baru dalam dunia cryptocurrency ni, cuba tuan-tuan bayangkan 75 bilion transaksi sehari tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan saja baru. Sebab apa di dunia ni ataupun di dunia ni lah, okey, banyak dah orang menggunakan cryptocurrency. Bayangkan satu hari punya transaction lebih kurang dekat duit Malaysia lah lebih kurang 400 bilion tuan-tuan. So transaksi ni mudah je. Kita boleh lihat kalau contohlah kita tengok transaksi yang berlaku dekat Petronas, Shell, McDonald's, Starbucks. Agak-agak satu hari berapa banyak orang beli kopi dia macam Starbucks, berapa banyak orang beli. Drive-thru lagi macam orang isi minyak. Setiap hari orang isi RM50, RM30. Macam betul tak transaksi? Bayangkan 400 bilion transaksi sehari. Dia punya nilai sangat luar biasa. Okey, sangat ramai pengguna cryptocurrency. Okey, saya akan tunjuk dengan tuan-tuan nombor 1 dalam dunia, nama dia Bitcoin. Okey, Bitcoin harga dia hari ni 22,800 US dollar satu unit. Tahun lepas nilai dia 69,000 paling tinggi. Sekarang mahal ke murah tuan-tuan Bitcoin? Komen dekat ruangan chat, mahal ke murah? Satu unit 22,800, lebih kurang 100,000 duit kita. Mahal ke murah tuan-tuan Bitcoin? Murah. Okey, siapa yang nampak harga dia tahun lepas, sekarang adalah murah. Sebab tahun lepas 69,000, 60,000. Paling tinggi lah tu. Okey. Sekarang ialah mahal lah, 20,000, 100,000 duit kita, betul? Tapi 13 tahun dulu tak ada nilai tuan-tuan. Alright, so Ethereum hari ni harga dia 1,580. Mahal ke murah tuan-tuan? Mahal. Okey. BNB ni stable coin lah. Tether ni USDT, USDC ni ni adalah stable coin. Nilai dia stabil. Okey, diikat dengan harga US dollar. Dia tak naik tuan-tuan yang dua ni. Alright, nombor 5 ni dipanggil Binance coin iaitu BNB. Harga hari ni 279 US dollar. Okey. Mahal ke murah tuan-tuan yang ini? Okey, 279 ni mahal ke murah? So kita ada macam-macam. Kita ada Ripple, kita ada Cardano, kita ada Solana, Dogecoin, Polkadot, macam-macam. Okey, Shiba Inu lah, macam Polygon, Matic, semua kita ada. Alright, so sekarang dah ada dalam 20,000 jenis ni, koin apa yang kita nak beli? Koin apa yang ada potensi? Itu yang kita nak kongsikan dengan tuan-tuan hari ini. Okey, apa yang kami nampak atas pengalaman saya, kita nak beli koin-koin ataupun token-token yang ada ekosistem. Okey, di sini saya akan tunjuk dengan tuan-tuan iaitu top cryptocurrency spot exchange. Okey. Apa dia? Siapa yang nombor 1? Siapa yang ramai orang guna? Okey.
top cryptocurrency yang dalam dunia hari ini adalah nombor 1 adalah Binance, tuan-tuan. Siapa yang pertama kali dengar perkataan Binance ataupun nampak logo ni, logo kuning ni? Siapa yang pertama kali? Boleh tak komen dekat ruangan chat? Saya nak tahu siapa yang tak pernah dengar pasal Binance. Daripada kita punya partisipan ni, kita ada dalam 214 ni, siapa yang tak tahu pasal Binance? Saya akan sharing dengan tuan-tuan. Okey, Fairuz. Okey, Fairuz seorang. Okey, Easy 3 orang, 4 orang. Okey, 4 orang saja. Daripada 214, 4 orang saja Wah, yang lain semua dah tahu. Maksud apa, tuan-tuan? Maksudnya adalah Binance ni dah popular. Tak ramai daripada, bayangkan daripada kita punya partisipan ni daripada 200, 4 ke 5 orang sahaja, 6 orang sahaja yang belum tahu pasal Binance. Siapa Binance ni, tuan-tuan? Kita ada Binance, kita ada FTX, kita ada Coinbase, Kraken, KuCoin, Gate.io, macam-macam, Hobby, Bitfinex, macam-macam ada Alright, so sekarang kalau kita tanya Pak Cik Google lah, kita tanya Pak Cik Google, ni Binance. Bila Binance ni bermula? Okey, Binance ni bermula pada tahun 2017. Baru lagi ke dah lama, tuan-tuan? Ni, 2017. Baru ke lama? Sekarang the largest exchange in the world. Okay, the largest exchange in the world, Binance ni, tuan-tuan. Dan kalau kita lihat dia punya ni adalah dia punya founder lah. Okay, kita boleh search sahaja dia punya owner ni. Okay, baru 5 tahun, tuan-tuan. Company yang baru 5 tahun tapi dia dah mencipta fenomena. Okay, dan dia punya owner pun, dia punya kekayaan memang gila lah. So hari ini nilai kekayaan dia 17.4 bilion US dollar. Okey. Banyak ke sikit, tuan-tuan? Okey. Dalam tempoh 5 tahun, tuan-tuan. Okey, 5 tahun. Okey. Sangat besar. Ni, bayangkan April 5 April 2022, Binance punya nilai lebih kurang 92 bilion, tuan-tuan. Nilai dia punya company. So sangat dahsyat. Okey, sangat dahsyat. Alright. Dan sekarang kita tengok dekat sini Binance ni macam mana dia boleh jadi popular dan berapa banyak duit yang dia cetak ataupun dia generate. Okey. Dan kalau kita lihat kalau contoh, kalau tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan tahu pasal Cristiano Ronaldo, okey, pemain bola tu, tuan-tuan boleh search juga Binance. So bayangkan, tuan-tuan, orang yang popular, yang top dengan bola atau satu dunia pun dah bersama-sama dengan I'm delighted to announce my partnership with Binance. Together, we are going to change NFT game and take football to the next level. And this is just the beginning. So, tuan-tuan, masih belum terlambat, tuan-tuan. Okey. Kalau tuan-tuan dengar kisah Binance ni, sangat dahsyat. Okey, di mana tahun 2013 bila dia dengar tentang Bitcoin, bila dia faham, dia baca tentang white paper Bitcoin, bila dia trust, dia percaya, dia yakin, dia memang all in. Okey, dia all in, dia yakin dengan teknologi ni, dan sekarang dia mencipta dia punya kekayaan. Okey, dan Binance ni adalah service provider. Okey, service provider, dia menyediakan servis untuk orang jual beli. Okey, orang jual beli cryptocurrency. Okey, dan saya nak tunjuk dengan tuan-tuan macam mana dia buat duit. Okey, dan bila kita menggunakan sistem dia, so kita kena bayar dia punya fees. Dekat sini ada fees ya, tuan-tuan. Dekat bahagian atas ni tuan-tuan boleh buat sendiri nanti. Okey, klik je fees, dia akan bawa kita pergi ke page Binance. Alright. So dekat sini kita akan nampak, okey. So dia ada special sikit untuk siapa-siapa yang buat bayar fees menggunakan BNB deduction. So akan dapat diskaun 25% diskaun macam membership lah. Alright. So kita boleh tengok di sini senarai dia punya keahlian level regular user ni, normal members lah. Alright. So tengok dekat bahagian tepi ni, okey. Bahagian tepi ni, tuan-tuan okey. Bahagian tepi di sini. Okey, kita tengok dekat sini. Alright. Okey, dekat tepi yang ada warna kuning ni, iaitu makers takers. BNB 25% ni. Tengok makers takers. Sekejap saya zoom sekejap.
boleh zoom tak boleh zoom lebih sikit. Okey. Kita zoom balik sini. Alright, okey. Kita tengok dekat sini lah. Okey. So makers takers ni adalah bahasa kripto lah. Makers takers, penjual dan pembeli lah. Bahasa mudah dia. Okey. Penjual dan pembeli. Sebagai contoh, okey, saya jual. Okey, saya jual pada Puan Alina. Okey, Puan Alina Latif. Saya kena charge dengan Binance sebanyak 0.075. Dan Puan Alina pun menggunakan platform Binance juga, sama juga macam saya. Dia pun kena charge 0.075%. Okey. Dan sekarang kita buat kira-kira berapa yang Binance dapat setiap kali transaction. 0.075 kali dengan 2. Setiap transaksi, okey, setiap transaksi Binance akan dapat sebanyak 0.15%. Saya nak tanya tuan-tuan, 0.15% ni banyak ke sikit tuan-tuan? Komen dekat ruangan chat. Banyak ke sikit? Tak sampai 1% pun. Tak sampai 0.2. Hanya 0.15% saja tuan-tuan. Banyak ke sikit? Komen dekat ruangan chat. Sebab apa? Lepas ni kita akan kira sama-sama berapa dia punya income sehari ataupun hari ini. Bak kata Cik Yusof sikit, Cik Fairuz banyak. Banyak kalau transaksinya banyak. Okey, jom sekarang kita lihat ini hari ini punya transaksi, iaitu dalam tempoh 24 jam, volume 24 jam, nilai transaksi dalam tempoh 24 jam sebanyak 14 bilion US dollar. Okey, 14 bilion US dollar dia punya transaksi hari ini. Okey, kita masuk dalam kalkulator 14 bilion dan kita kalikan dengan 0.15%. So inilah income Binance pada hari ini ya tuan-tuan, sebanyak 22 juta US dollar. Banyak ke sikit tuan-tuan? Sehari dia punya income 22 juta US dollar. Kalau kali dengan ringgit Malaysia dekat 100 juta ringgit Malaysia. Income daripada transaction fees saja tuan-tuan. Banyak ke sikit tuan-tuan? Dan tuan-tuan rasa betul ke tidak? Dan ada tak dekat Malaysia ni, okey, dekat Malaysia yang buat duit melalui fees macam ni? Ada tak agak tuan-tuan? Tuan-tuan rasa? Company yang buat duit melalui fees. Dia menyediakan servis saja dia boleh buat duit gila-gila daripada transaction. Kalau tuan-tuan tahu, di Malaysia ada tuan-tuan. Namanya adalah Grab, Food Panda, Lalamove, Lazada, Shopee. Grab ada kedai makan tak tuan-tuan? Grab ada kedai makan tak? Grab tak ada kedai makan tuan-tuan. Tapi semua kebanyakannya kedai makan dekat KL ni semua ada dia punya mesin tu. Mesin yang bunyi-bunyi tu. Ada dia punya stiker Grab Food available. Agak-agak tuan-tuan, satu kali transaction berapa Grab dapat tuan-tuan? 30 ke 35% dia charge kepada vendor, orang kedai tu. Itulah, bayangkan tuan-tuan, satu KL ni berapa banyak? Berapa banyak kedai tuan-tuan? Lepas tu Grab ada kereta tak tuan-tuan? Tak ada kereta pun, tapi digunakan kereta orang untuk hantar dia punya makanan, hantar dia punya klien, dan setiap transaction yang berlaku dia dapat fees daripada service charge. Sebab apa? Dia ada database. Bukan kereta saja, dengan motor-motor dia tapau tuan-tuan. Orang rider-rider ni. Gila tak gila tuan-tuan? Kalau kita boleh tengok dia punya meter duit masuk tu, macam kita guna aircon 5 phase punya elektrik kan, perjalanan laju itu. Itulah. Okey, bila kita ada satu ekosistem ataupun ada sistem database yang kita boleh niaga, memang jackpot lah. Alright. Lepas tu Maps. Okey, macam tuan ada beritahu, tuan siapa tadi? Beritahu Maps. Tuan Reza kita ada beritahu Map. Visa, Mastercard, Map itu pun buat duit lagi gila lah tuan-tuan. Bayangkan dulu kita keluar daripada Maybank, keluar dekat ATM CIMB free. Tapi bila tahun lepas dia charge balik RM1. Kalau tuan-tuan pergi ke pam minyak, ada mesin ATM CIMB dengan Maybank. Kita punya Maybank, tapi dekat Maybank tu ada 10 orang beratur. Kita nak beratur ke kita nak pergi CIMB yang tak ada orang? RM1 je pun, betul tak tuan-tuan? Kita akan pilih yang lain bank lah. Itu kita kena charge lah RM1, betul tak? Basikal pun ada kan, macam-macam. Okey, macam lah kita tengok kat KL ni macam-macam canggih lah.
Alright. So sekarang saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita boleh dapat daripada transaksi yang berlaku dalam cryptocurrency ni agak-agak okey ke tak okey tuan-tuan? Tuan-tuan nak ke tak? Nak dapat transaksi yang berlaku daripada fees yang diorang bayar ni, kita boleh dapat sikit. Kita boleh dapat lebih, kita boleh dapat 0.00001% pun agak-agak okey ke tak okey tuan-tuan? Okey, sebab apa? Saya dah dapat. Okey, saya dah dapat daripada transaksi yang berlaku yang menggunakan Binance. Okey. Saya dah dapat. Dan hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, okey, sebab Binance dah popular. Okey, Binance dah popular dan sekarang kita nak tengok sebab apa kita cerita pasal Binance, sebab saya nak bagi tahu tuan-tuan, produk yang kita nak kongsikan dengan tuan ni adalah salah satu produk yang power. Okey, iaitu Nominex. Okey, Nominex adalah salah satu produk di bawah Binance. Semua orang nak bekerjasama dengan Binance. Okey, kalau kita lihat dekat website Binance ni, Binance ada banyak, okey, ada banyak dia punya produk. Dia ada dia punya exchange sendiri, dia ada dia punya academy, dia ada dia punya launchpad, dia ada dia punya DEX dia sendiri, dia ada dia punya badan charity, dia ada lab dia sendiri. Dan sekarang kita nak ambil salah satu produk di bawah Binance ni, iaitu dalam kategori broker. Okey, broker. Di mana siapa-siapa yang ada ekosistem, siapa-siapa yang ada bisnes, okey, untuk beri solution kepada crypto player ni, boleh collaborate dengan Binance. So kita boleh apply lah. Kalau saya ada company yang saya rasa boleh beri manfaat kepada user, saya akan apply lah. Tapi Binance akan select lah. Binance akan pilih lah. So kalau terpilih, dapatlah menggunakan produk-produk Binance, okey, yang dah terbukti sukses, yang dah terbukti ramai orang guna, ramai orang suka. Alright. So pada tahun 2021, tahun lepas, okey, Binance buat satu macam incubator program, accelerator program. Ini website Binance sendiri, iaitu BNB Chain. Okey, dia panggil MVB, Most Valuable Builder Accelerator Program. Okey, dia buat satu program di mana ada 400 company ya tuan. Okey, ni ada 400 company, 400 application. Okey, 400 application yang apply this project. Tapi Binance hanya shortlist ataupun filter daripada 420 finalist yang selected. Okey, selected. Antaranya inilah dia. Antara 20 projek yang terpilih. Salah satunya adalah Nominex. So dia ada Yoshi, dia ada Biswap, dia ada AppSwap. Okey, dan setiap projek ni dia ada dia punya kategori masing-masing ya tuan-tuan. Iaitu Crypto Blade, NFT gaming, lepas tu NFT gaming, collectible gaming. Alright, marketplace, lending, okey. Dan kita boleh nampak dekat sini Nominex, dia yang paling bawah ni, dia dalam kategori AMM. Apa itu AMM? Automated Market Makers. Iaitu dalam kategori decentralized exchange punya konsep. Okey, automated. Alright. Dan 20 projek ni pula tuan-tuan dipilih disebabkan apa? Disebabkan apa? Sebab yang pertama dia punya product innovation ya tuan-tuan. Ni product innovation. Sebab pertama. Sebab yang kedua dia punya security. Security. Di mana Binance dah check lah, dah filter lah. So kita tak perlu risau. Okey, Nominex adalah salah satu projek yang secure. Alright. Dan nombor 3 dia punya community and user. Okey, nombor 4 dia punya transaction volume. So itu sebablah kenapa kita ambil peluang di antara 20 projek ni. Kenapa daripada 20 projek kenapa pilih Nominex? Right. So kita akan klik dekat sini Dekat sini akan ada dia punya link. Automatic dia akan bawa kita pergi ke page Nominex, nominex.io. So sekarang kita dah masuk kita punya produk yang kita nak kongsikan dengan tuan-tuan. So kita punya perjalanan, so, kita nak tunjuk iaitu projek Nominex ni adalah real project, okey? Real project under Binance. Alright. So yang mahal ni adalah official Binance broker lah. Okey. Semua trading pair yang ada dalam Binance semua ada dalam Nominex, dan yang paling best, yang paling menarik adalah dia punya fees. Okey, kita sebagai user boleh dapat sehingga zero fees. Ada the first hybrid exchange with DeFi mechanic. Dia ada mekanisme yang membolehkan dia boleh beri zero fees kepada dia punya user. Okey tak okey tuan-tuan? Alright. Dan sekarang saya nak cerita dengan tuan-tuan iaitu satu sejarah yang berlaku okey pada coin Binance Coin. Coin yang bernama Binance Coin. Okey, Binance dia ada dia punya crypto exchange. Okey, dan Binance juga dia ada dia punya coin dia sendiri yang dia sekarang ni top number 5, ranking nombor 5, dan harga hari ni sebanyak
Satu unit harga dia 278 US dollar. Saya nak tanya tuan-tuan, 278 dolar ni mahal ke murah? Komen dekat ruangan chat. Satu unit 279. Boleh tak komen dekat ruangan chat? Okey. Alright, mohon yang baru masuk mohon mutekan mic supaya tidak mengganggu kawan-kawan kita yang lain okey. Mahal, sedang-sedang. Okey. Ikutkan Binance Coin ni murah je nak berbandingkan dengan Bitcoin, betul? Bitcoin dah 22,000. Binance pun 279. Okey. Mahal mahal kot, murah kot. Okey, tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan, agak-agak 5 tahun yang lalu masa dia baru bermula, masa kita tak tahu lagi future untuk Binance ni agak-agak berapa harga dia tuan-tuan? Mahal ke murah? 5 tahun yang lalu. Ni bukan 30-40 tahun ni 5 tahun yang lalu sahaja. Jom kita tengok sama-sama. Okey, kita tengok sama-sama berapa dia punya nilai 5 tahun yang lalu. Okey. Alright. Okey, kita tengok Okey. So, alright. Okey, nampak dekat bahagian tepi ni dipanggil dipanggil ATH, all time high, iaitu Binance dia pernah naik sampai 690 US dollar satu unit pada setahun yang lalu, 10 Mei 2021. Dan all time low yang bawah ni, all time low 1 Ogos 2017 pada 5 tahun yang lalu, berapa harga dia tuan-tuan? 0.09 sen ataupun 10 sen lah US dollar, ataupun 50 sen lah duit kita. Mahal ke murah tuan-tuan? 5 tahun dulu. Kalau ada kawan-kawan kita cerita 5 tahun dulu dengan kita suruh kita beli Binance Coin, kita nak beli ke tidak tuan-tuan? Agak-agak kita percaya ke tidak? Saya rasa kalau 5 tahun dulu ada kawan-kawan kita cerita pun mungkin kita tak percaya. Tapi kalau kadang-kadang kita nak jaga hati kawan-kawan ni, kita kadang-kadang kita beli juga, betul lah. Tak beli juga, betul. Kita susah lah, kita tak nampak lagi dia punya testimoni kawan-kawan yang lain. Okay, contoh, example. Okay, alright. Ini cerita yang berlaku. Okay, yang berlaku pada 5 tahun dulu. Okay, ada seorang ni lah. Okay, apa yang dia buat, dia dapat peluang beli Binance Coin. Dia nampak apa yang berlaku, dia nampak ada satu coin. Okay, yang baru launching, dia punya exchange dan boleh jual beli, dan pada ketika itu harganya 10 sen saja. Dia pun beli $1,000 dan dia pun berkongsi dengan kawan-kawan dia. Kawan baik lah, biasanya kita akan cerita dengan kawan baik kita dulu. So cerita dia macam ni, aku ada beli satu coin, Binance Coin. Harganya masih murah, 10 sen. Mana tahu 2-3 tahun naik $3-4 ke $5 pun kita dah jackpot dah. Lepas tu member ni pun apa benda scam lagi kau nak suruh aku beli ni, nanti 3-4 bulan hilang dia punya website apa semua. Test dia, aku pun test je. Okey, so nak disebut nak jaga hati kawan-kawan ni, itu pun ikutlah. Dan kebanyakan kawan-kawan kita ni tuan-tuan, dia akan ikut kita. Kau beli berapa? Dan member tu dia beli $1,000 dan member ni okey, aku ikut kau jugalah, aku pun belilah $1,000. Okey, dan pada ketika itu dia beli $1,000 dengan harga 10 sen. Okey, cuba tuan-tuan bayangkan, $1,000, so kita bahagikan dengan 0.1, so dia dapat 10,000 unit Binance Coin pada 5 tahun dulu. Okey, iaitu pada tahun 2017. Dan apa yang berlaku, sebab benda ni bukan macam adalah kita punya income utama ataupun kita nak beli simpan saja. So apa yang berlaku, terbiarlah saja, simpan sajalah, terperuklah dalam wallet. Okey, dan nak dijadikan cerita 5 tahun 2022 dah boleh berjumpa, dah boleh beriftar sama-sama, buka puasa sama, dah jumpa baliklah kawan baik ni pula. Tanyalah balik, kau ada simpan lagi tak Binance Coin yang aku paksa kau beli 5 tahun dulu? Benda 5 tahun tuan-tuan, agak-agak kita ingat ke? Kalau kita tak fokus, kita tak ingat pun, betul tak? Cuba tuan-tuan bayangkan kalau dia masih simpan, kalau masa setelah digodek-godek so jumpalah balik 10,000 Binance Coin yang dia beli 5 tahun yang dulu. Dan apa yang belum kita kali harga hari ni, iaitu $279 satu unit. Nilai $1,000 5 tahun dulu, hari ni nilai dia $2.7
juta US dollar. Banyak ke sikit tuan-tuan? Berbaloi ke tidak kita tunggu 5 tahun? Komen dekat ruangan chat. Berbaloi ke tidak tuan-tuan? $1,000 kita beli 5 tahun dulu. Okey, dan nilai di hari ini naik sampai 2.7 juta US dollar. Bayangkan dengan kita beli tahun 2017 tu $1,000 saya rasa dalam 3,800 ataupun 4,000 je duit kita. Okey. Bayangkan hari ini kalau contoh hari ni punya harga US dollar 4.4 jadi nilai dia 12 juta tuan-tuan. Siapa sangka tuan-tuan. Banyak tuan-tuan. Banyak yang orang-orang jutawan senyap dekat dalam kripto dekat Malaysia ni. Okey. So kita tengok budak ni pakai nampak tak ada bisnes pun, tak ada kerja pun, tapi semua kereta jackpot betul tak? So inilah dia. Dan kita tak boleh nak undur masa tuan-tuan. Kalau diberi peluang untuk undur masa 5 tahun dulu, kita nak beli tak? Confirm kita beli tak? Kita ambil laci Doraemon. Tapi tak boleh. So kita tak boleh nak menyesal lah. Maksud dia, pada ketika itu, okey, rezeki bukan rezeki kita. Kalau kita tahu 5 tahun awal pun tapi tak ada education macam ni, semua tak ada pendedahan, so kita pun tak berani nak beli, betul? Dan apa yang berlaku dan hari ini saya nak kongsikan dengan tuan, ada satu lagi peluang yang kita boleh rebut. Okey, yang kita boleh rebut dalam waktu sekarang. Tuan-tuan nak tahu tak tidak? Saya jumpa satu lagi peluang yang kita boleh dapat. Okey, kalau nak tuan-tuan komen nak, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Okey, kita nak rebut satu lagi peluang ni. Okey. Dan koin ni dan masih murah lagi lah. Okey, masih murah lagi. Okey, hari ni harga dia, jom kita sama-sama, iaitu kita nak ambil peluang dekat koin Nominex. Okey, sebab kita nampak dia ada peluang. Okey, dia punya ekosistem lebih kurang macam Binance. Okey, kalau kita search dekat atas ni, okey. So tuan-tuan pun boleh check dekat sini coin market cap. So Nominex ni dia ada dua jenis Satu crypto asset, satu lagi dipanggil exchange. Okey, exchange sama macam Binance lah, tempat jual beli. Okey, crypto asset dia punya coin. Alright. So sekarang kita tengok Nominex. So harga dia hari ni 5,047. Mahal ke murah tuan-tuan? So harga hari ni nilai dia 0.5%. 5% dolar lah tuan-tuan. Lag tak? Okey. Siapa-siapa yang lag bagi tahu kalau yang okey, kalau clear suara saya bagi tahu jelas 5%. Okey. Harga dia 1 unit hari ini. Okey, macam mana? So okey. Suara saya jelas tak? Kalau takut terdisconnect ke tadi Okey, inilah harga Nominex pada hari ini. Okey, 50 sen. Dan saya percaya ramai yang dah beli. Okey, ramai yang dah beli pada ketika harga mahal $1, $2. Dan saya pun beli pada harga $2.3 masa saya bermula. Dan pejam celik lagi 2 bulan, saya cukup setahun dekat dalam Nominex. Okey. Dan masa saya beli tu $2 sebab di sini sejarah Nominex ni dia pernah naik sehingga $7 tuan-tuan. Sama macam Binance lah. Bayangkan Binance dia pernah naik sampai 690. Nominex, okey, dia pernah naik, kalau sejarah dia pernah naik sehingga all time high dia $7.4 iaitu tahun lepas. Dan hari ini ataupun harga yang paling low, okey, paling low 5047. Inilah harga yang paling rendah iaitu 14 minit yang lalu. Dan kita pun tak tahu, saya pun tak tahu. Harga dia nak turun lagi pun saya pun tak tahu. Sebab di sini adalah open market. Okey, open market. Semua orang boleh beli dan jual. Okey, bukan ada kita tak boleh nak jual ke, kita hanya boleh beli. Tidak So ini adalah open market. So kita boleh beli dekat dia punya market, iaitu kita boleh beli dekat PancakeSwap, okey, kita boleh beli dekat NomiSwap. Okey, dan yang terkini kita boleh beli dekat La Token. La Token Exchange pun dah ada Nominex. Alright. So apa yang kita nak ambil peluang dekat sini? Okey, kalau turun sampai kosong macam mana? InsyaAllah tak boleh nak bagi kosong. Okey, sebab di sini dia decentralized decentralized exchange, dan dia punya harga bergantung pada community ataupun bergantung pada liquidity pool. So sekarang saya akan tunjuk dengan tuan-tuan kenapa. Okey, kenapa
sebelum ini kalau contoh tadi kita punya kawan-kawan tadi, contohlah 5 tahun dulu dia beli Binance Coin. Dia beli $1,000, dia dapat 10,000 unit. Dan pada ketika itu tak ada lagi konsep-konsep farming ni tuan-tuan. Tak ada lagi konsep di mana kita boleh gandakan unit kita. So yang bestnya dalam Nominex ni, kita boleh berpeluang untuk join dia punya farming pool. Okey, di mana sementara kita nak tunggu harga Nominex ni naik, apa yang kita buat? Sebab kita nak jual dia masih murah. Okey, apa yang kita buat? Kita farmingkan dan tu tak maksud kita join farming pool yang ada, kita ataupun kita become a liquidity provider dan kita akan dapat dia punya token every second. Di mana kita gandakan unit. So sekarang ni harga nombor 2. Yang penting berapa unit yang kita pegang. Itu yang paling penting. Okey. Alright, so sekarang ni APR okey, based on dia punya return di sini, dia panggil APR, annual percentage rate, sebanyak 81.39. Okey. Dan di sini yang paling menarik dekat sini, yang paling best lah maksud dia, kita tak ada kontrak-kontrak. Okey, kita punya capital anytime boleh bawa keluar, anytime boleh unstake. Okey, dia tak ada kontrak-kontrak. Okey, dan cuma kita punya capital akan dipecahkan kepada dua aset. Okey, sebagai contoh ini saya tunjuk kita stake $10,000. Okey, $5,000 akan ditukar menjadikan NMX dan $5,000 dia akan maintain sebagai stable coin iaitu USDT. Alright. So ini adalah return. Okey, return yang kita boleh dapat jika kita hold, kita farming dalam pool Nominex ni, dan kita punya return sehari boleh dapat dalam 44 NMX ataupun $22. Okey ke tak okey tuan-tuan? Okey, kita tukar kita punya simpanan daripada kita tukar tempat simpan sahaja. Kita simpan 50,000 tukar dekat dalam Nominex, kita simpan dalam crypto exchange dan kita akan dapat return setiap hari RM100, lebih kurang lah. Okey, kalau kita simpan dekat sini kalau 1 bulan terkumpul, okey, dalam tempoh sebulan based on APR hari ini, lebih kurang kita boleh dapat dalam 1,395 NMX ataupun sebanyak $700. Okey, $700 sebulan. Okey, ini adalah projection anggaran kita punya income extra reward. Kalau kita hold selama 1 tahun, inilah kita punya profit, lebih kurang 28,000 NMX ataupun kali dengan harga hari ini 50 sen, so kita boleh dapat lebih kurang $14,000. Okey ke tak okey tuan-tuan? Dan apa yang menarik dengan Nominex tuan-tuan, dia punya transparent lah. So kita klik dekat sini, kita akan dibawa pergi ke page BSC scan, Binance Smart Chain. Okey, dia punya public ledger lah. Okey, kita boleh lihat dekat sini view token tracker page ni. So kita boleh nampak berapa nilai capital untuk keseluruhan Binance yang ada, Nominex yang ada dekat market. Sekarang nilai dia 24 juta. Okey, yang total supply, maximum supply dia sebanyak 200 juta dan dia punya circulation yang dah ada sebanyak 47 juta yang ada di market sekarang. So kita boleh ada lebih kurang 160 juta lagi yang kita boleh dapat melalui farming. Okey, dan holder address sebanyak 19,000 address dan transaction yang berlaku dah lebih daripada 4.4 juta. Okey, kenapa 50-50? Itu adalah dia punya farming protocol. Okey, farming protocol di mana kita kena pair dengan separuh kita punya aset dengan stable coin. Itu adalah dia punya protokol. Okey, itu untuk farming lah. Kalau untuk launch pool, dia boleh pakai 100% NMX. Alright, sekejap lagi saya tunjuk secara detail. Okey, so kita boleh lihat dekat sini orang stake, okey, 1 minit yang lalu orang claim reward, orang stake, orang claim reward, semua transaction orang reinvest, semua kita boleh lihat di sini tuan-tuan. Tak ada siapa yang control, semua kita boleh check. Alright, dan lagi satu kita nak tengok betul ke Nominex ni dia punya token diagihkan melalui staking. Kita boleh search dekat bahagian atas ni. Kita search staking. Okey, kat atas ni kita search staking. Okey, staking aik rajin ni. Siapa conteng tu? Okey.
Ada kanak-kanak dalam kita punya sesi Zoom ni, menconteng-conteng ni. Alright. So di sini ada label wall clock. Tuan-tuan boleh check juga tuan-tuan boleh check juga. Alright. So dalam staking punya token ni yang menggunakan Binance Smart Chain ada lebih kurang 159 token. Okey, dekat bahagian bawah ni tuan-tuan Saya zoom sikit lagi. Okey, saya zoom. Alright. So dekat sini token ada 159 token. Okey, yang diagihkan melalui staking, kita boleh tengok dekat sini. Alright. So kita nampak okey bawah ni sekejap saya sign in sekejap supaya dia nampak. Okey. Search staking. Okey. Okey. So kita akan nampak dekat sini Nominex tangga yang ke-7. Hari tu pernah naik sampai tangga yang ke-3 okey, di sini. Nominex tangga yang ke-7. So tuan-tuan tak perlu risau, Nominex adalah satu token yang genuine. Satu token yang real token bukan rug pull punya token lah. Alright. So sekarang okey, saya tunjuk lagi satu. Kita boleh lihat dekat CMC, okey. CMC kita boleh tengok dekat bahagian exchange ni, okey. Exchange ni dia ada dua jenis Satu dipanggil centralized ataupun spot, satu lagi dipanggil decentralized DEX. Okey, sebab Nominex ni dia ada dia punya own DEX. Decentralized dia sendiri iaitu NomiSwap. Okey, top number one ataupun top untuk decentralized exchange ni dipanggil DYDX ni lah. Dia menggunakan teknologi okey, so Uniswap menggunakan teknologi Ethereum. Okey, PancakeSwap ni menggunakan teknologi Binance. Okey, dia antara top lah. Okey, PancakeSwap ni. Okey, kita boleh tengok dekat sini NomiSwap NomiSwap. Cari NomiSwap, tengok nombor ke berapa. Okey. NomiSwap nombor yang ke-43 dan kita target, okey, company target kita boleh achieve at least top 10 dalam this year. Maksud dia lebih ramai orang menggunakan dia punya teknologi ataupun dia punya ekosistem, lebih besar lah dia punya dan lebih kukuh lah harga Nominex. Alright, so lagi satu kita tengok lagi dekat DeFi lama. Ini saya tunjuk poin-poin yang tuan-tuan boleh semak sendiri untuk rujukan tuan-tuan. So tuan-tuan boleh tengok dekat sini dipanggil TVL ranking. So kita search bahagian BSC, okey, Binance Smart Chain. So kita akan nampaklah total value lock. Maksud dia total orang yang deposit, yang simpan dalam exchange ni, kita boleh tengok dekat sini DEX ni. So nombor satu PancakeSwap lah di dalam kategori DEX ni. So orang simpan dekat dalam dia punya exchange sebanyak 3.3 bilion 3 bilion orang stake. Alright. So kita boleh nampak dekat sini NomiSwap tangga yang ke-12. So untuk kategori Binance, so kita target dalam this year kita boleh target at least kita boleh capai top 5. So sama-sama kita bergerak. So lebih kurang 74 juta. Okey, masih kecil lagi. Alright, so sekarang saya akan tunjuk setiap orang yang register Nominex, dia akan ada dia punya back office dia sendiri. So kita akan nampak ada dekat sini okey. Nilai USD yang kita dapat bergantung kepada price masa NMX exchange ke setiap hari akan berubah. Dia untuk kita punya return kita akan based on APR. Okey, APR. Based on APR ataupun annual percentage rate tu. So kita akan dapat berubah-ubah lah. So dia tak tetap Okey, based on hari ini, kita punya return based on 81.4% setahun. So 81.4 ni kita bahagikan dengan 365 hari, so kita dapatlah berapa kita punya return sehari. Okey? Okey, ni setahun punya return. So total liquidity. So maksud total yang orang invest dalam pool ni, yang masuk dalam pool ni sebanyak 12.1 juta US dollar. Selagi liquidity ni ada, selagi tu ada harga. Dan selagi dekat atas ni kita boleh nampak dekat sini TVL 79 juta US dollar. Masih ramai lagi yang simpan dalam Nominex ni. Okey. Dekat pool ni saja 12.1 juta. Dan apa yang menarik tuan-tuan kita punya reward kita boleh dapat setiap 10 saat. Ini yang bestnya tuan-tuan. Okey. Walaupun harga jatuh, kita boleh nampak dekat sini penambahan unit baru. Tadi 88, sekarang 8964. So nilai dia $29. Di sini selagi mana kita hold kita punya capital, selagi tu kita akan dapat reward. Ini yang kita gandakan. Waktu kita tidur pun dia berjalan tuan-tuan. Dia menambah kita punya unit, kita punya
aset. Unclaimed reward ni yang kita belum claim lah. Okey, sebagai contoh okey, sekarang 9043. Tuan-tuan boleh tengok dekat sini. Okey, penambahan dia. Saya zoom lagi sikit. Ni. Kita tengok sama-sama sekarang 57.9043. Kita tunggu sekejap, kita tengok berapa dia penambah. 9043 ni. Tengok kat sini Kita tengok sama-sama. Okey, sekarang dia dah jadi 9132. Okey ke tak okey tuan-tuan? Kita tak buat apa-apa pun, kita punya aset bertambah, iaitu NMAX kita bertambah. Alright. Okey, so dekat sini kita boleh tengok berapa banyak yang akan diagihkan setiap hari. Okey. Itu daripada jumlah modal yang kita invest atau value semasa yang tengah. Based on kita punya modal awal kita lah. Okey, based on kita punya pool share. Okey, sebab dekat sini setiap orang akan ada dia punya pool share. Okey, sebagai contoh akaun ni daripada 41,000 ni saya dapat lebih kurang 26 NMAX setiap hari. Okey, daripada prime dia akan pecah kepada 2 sebab dekat dalam pengagihan Nominex ni dia akan ada 4 pool. Okey, pool yang pertama iaitu primary pool. Okey, pool yang kedua iaitu bonus pool iaitu reward kesetiaan. Pool yang ketiga dipanggil referral pool. Pool yang keempat adalah team pool. Okey, group sale. Alright, so dekat sini kita boleh nampak daripada 34,000 ni saya dapat lebih kurang 18.42 ataupun dia punya pool share lebih kurang 0.053%. So bermaksud lebih besar kita punya capital, lebih besar kita punya share dan lebih besarlah NMAX yang kita boleh dapat setiap hari. Okey, ini bonus pool dan di sini dia tak ada record ataupun dia tak ada lock kita punya capital. Tapi dia bagi reward jika kita tak bawa keluar kita punya capital. Maksud dia kita jadi holder yang setia lah. Okey, maksud dekat sini saya dah stake selama 196 hari. Okey, 196 hari per 360. So, saya punya reward kesetiaan dah mencecah sehingga 500%. Okey, lebih kurang saya akan dapat 7.64 NMAX setiap hari. Okey, kalau saya hold lagi saya punya capital lagi 164, so 7.64 ni akan ditambah lagi 400%. So total keseluruhan saya akan dapat 500%. So daripada 7.64 ni saya akan bertambah lagi 400% lagi. So saya akan dapat lebih lah. Okay, just hold saja saya punya capital. Dan dekat sini kita boleh nampak berapa kita punya capital, nilai aset kita. Okay, so sekarang nilai 4526 ni nilai dia 6,450. Okay, yang dekat bawah ni ini pasif saja tuan-tuan. Total yang dah farm dalam tempoh 6 bulan ni, okey, dalam tempoh 6 bulan sebanyak 5,866 NMAX. Katakanlah kita buat calculation lah, contoh 5866.97 ni kita kalikan dengan harga semasa lah, iaitu 0.51. Okey, saya punya profit lebih kurang 2,992. Okey, ini saya jika saya jual pada harga sekarang. Okey, dan apa yang saya buat, sebab apa yang yang berlaku dan apa kita punya game dekat sini adalah kita nak kumpul, kita nak simpan NMAX ni banyak-banyak dan kita kena ada target adalah untuk kita nak simpan secara long term. Okey, kita targetlah berapa harga kita nak jual. Okey, mungkin setahun daripada sekarang ke. Okey, kita targetlah, contohlah kalau dia naik 5866, okey, 0.98 ni, kalau kita nak jual dengan harga kita targetlah dia naik $3 kita nak jual. Okey, kita kali lah dengan 3. So kita dah ada lebih kurang 17,600 US dollar. Okey. Total holder base section banyak, tapi kenapa harga NMAX boleh jatuh lebih 90% daripada tinggi? Dah berapa capital loss tu? So di sini, okey, ni saya tunjuk Okey, di sini modal 10,000 US dollar, sekarang value dia dah jadi 6450. Okey, ini value dia. Alright, contohlah kalau saya jual hari ni lah. Okey, dan 6 bulan saya simpan, lepas tu saya jual harga hari ni. Contoh 5867. Okey, sebab kita dah jual juga sikit-sikit harga time $1 lebih satu. Okey, so sekarang saya akan buat calculation Okey, 5687 NMAX yang saya dah farming, so kali dengan harga hari ni lah 0.51. So saya ada 2992 US dollar. Okey, kalau jual harga hari ni, so saya tambah dengan capital yang sedia ada 6450. Okey, so total saya punya capital 10,000.
So jika saya jual hari ini, saya loss sebanyak $557. Kalau saya jual hari ini lah. Maksud saya unstake, saya jual semua, saya loss sebanyak $557. Tapi kalau saya hold, okey, saya hold, saya tak nak jual, so saya punya capital ni dia akan naik balik pergi ke $10,000 dan saya punya farming ni, total NMAX yang saya simpan ni, okey, dia akan dapat lebih banyak lah. Alright, so apa yang saya buat sekarang adalah profit yang saya dapat saya farmingkan lagi. Okey, saya farming dekat mana? Saya farming dekat NomiSwap. Okey, so dekat sini kita boleh pergi see all farm on NomiSwap. Okey, so kita pergi lagi satu pool. Alright. So dekat sini kita banyak pool kita boleh tengok dekat sini berapa banyak APR. So dekat sini kita boleh nampak sama juga berapa yang kita stake dekat dalam Nominex. Ya, itu new capital yang ada 6450. Saya ada lebih kurang 6,300 NMAX dengan 3225 USD. Alright. So apa yang saya buat, profit yang saya dapat dan based on APR hari ni 81.87, profit yang saya dapat saya stake dekat saya reinvest dekat dalam launch pool. Okey, dekat sini. Dekat bahagian tepi ni kita klik launch pool. Okey, launch pool. So dekat launch pool ni ada 9,700 NMAX. Okey, 9,700 NMAX dan nilai dia hari ni 4,914. Ni profit sahaja. So profit, make profit lagi. Dan APR dekat sini dia lebih tinggi tuan-tuan. 97.97% setahun. Cuma dekat sini dia 100% NMAX. So nilai aset kita memang 100% bergantung pada harga Nominex. Tapi di dalam farm ni kita punya aset dia pecah dua. Separuh settle dan separuh NMAX. So jika harga NMAX berkurang, so kita punya capital pun akan berkurang lah. Okay, tapi dia berkurang separuh lah sebab separuh lagi stable coin. Alright. Orang pun makin. Okay. Alright. So sekarang saya akan tunjuk dekat tuan-tuan potensi projection. Okay, projection lah. Kita ambil NMAX USDT punya APR. Apa yang kita buat jika kita sekarang ni masa untuk kita perbanyakkan unit, bukan masa untuk kita nak jual. Okey, sebab apa? Harga masih rendah. So sebab dekat sini harga dia bergantung pada community. So kalau lebih ramai orang community jual, so harga dia pun akan drop. Okey. So kalau lebih ramai community strong, masuk ramai community buy dan hold, so harga dia akan slow-slow dia akan naik semula. Alright. So sekarang saya bagi contoh jika kita nak simpan untuk long term iaitu $10,000 lah. Sebagai contoh lah $10,000. Okey, so kita akan dapat lebih kurang 7,015 NMAX LP. Okey, sebab dia akan pecah kepada dua lah. So kita akan dapat lebih NMAX LP ni. So dia punya income sehari kita boleh dapat dalam $22 ataupun 43 NMAX setiap hari. Okey, dan jika kita simpan selama 7 hari, kita punya profit lebih kurang 300 NMAX ataupun 156 dan 30 hari, so kita lebih kurang dapat dalam $600 ataupun 6% juga. Kalau contoh sekarang kita invite orang baru, dia beli pada harga 10,000, dia beli pada harga 50 ni. So dia punya percentage juga lebih kurang 6% juga. Sebab apa? Dia punya NMAX dia dapat lebih. Okey. So kalau contoh kita betul-betul nak peram, okey, kita nak simpan secara long term, so kita simpan contoh setahun kita simpan, kita ada lebih kurang 15,978 NMAX. Okey, sebagai contoh ini saya tunjuk jika kita simpan setahun saja. Okey, kita simpan setahun saja. Kita punya NMAX ada lebih kurang 15,978. Ini kita dapat profit saja. NMAX. Alright. So katakanlah setahun akan datang dia tak payah naik banyak lah. Okey, dia naik balik pada harga sekarang harga 50 sen, dia naik balik pada harga yang kita ramai yang beli iaitu 1.5 lah, 1.5 1.5. Kita kali dengan 1.5. So kita punya profit daripada 8,000 nilai hari ini. So kita boleh dapat kalau naik balik RM1.5 kita dah dapat lebih kurang $23,000. Okey, kita okey tuan-tuan dengan capital kita 10,000. Okey. So kita boleh jadikan kita punya aset lebih kurang okey, $33,000 dalam tempoh 1 tahun. Okey. Dan apa yang saya buat sekarang ni, kita punya projection at least kita nak simpan selama 5 tahun. Kita nak kumpul unit NMAX ni banyak-banyak. Okey, katakanlah kita simpan selama 5 tahun ni tuan-tuan.
5 tahun. Okey, ini kita tak buat apa-apa. Maksud dia kita simpan lepas tu kita lupakan. 5 tahun kemudian janganlah lupa password apa semua okey, buy and hold, dan setelah tu kita farm. Okey, maksud kita beli lepas tu kita stake, kita farm, kita biar saja profit, kita jangan usik. Okey. So ibarat kita simpan selama 5 tahun, kita punya profit 79,000 NMX kita akan dapat. Okey. 79,000. Contoh 79892. Okey, 5 tahun. 5 tahun ni lama ke sekejap tuan-tuan? Komen dekat dengan chat. Lama ke sekejap? 5 tahun ni tuan-tuan rasa. Macam pandemik. Pejam celik dah dekat 3 tahun COVID. So 5 tahun ni sekejap je. Alright. So katakanlah 5 tahun tuan-tuan simpan, tuan-tuan ada 79,000 unit NMX. Okey, kita targetlah 5 tahun akan datang. Okey, 5 tahun akan datang harga NMX. Tolong chat sikit dekat ruangan chat. Agak-agak 5 tahun akan datang berapa harga NMX? Predict sikit. Kita ada 182 orang ni. Cuba predict sikit 5 tahun akan datang berapa harga NMX? Kita kira sama-sama. Boleh tak boleh? Okey. Cuba komen sikit. Tuan-tuan nak berapa harga NMX 5 tahun akan datang? Jangan tengok harga hari ni, kita tengok 5 tahun akan datang. Macam Binance, daripada 10% 5 tahun dia jadi 290 dan paling tinggi naik sampai 690. $200, USD 20 minimum, 10, 50, 150, okey, $300. Okey. Profit tu biar macam tu je ke atau reinvest? Okey, yang ini saya tak tunjuk reinvest. Ini saya tunjuk yang biar saja. Maksud dia tak buat apa-apa. Dia beli, dia stake je. 5 tahun kemudian baru dia buka. Sekejap lagi saya akan tunjuk yang lagi satu, dimaksud dia reinvest, dia buat compounding every day. Ini saya tunjukkan tak buat apa-apa. Maksud dia tak reinvest, dia tak usik, dia tak claim, dia biar saja profit dia tu. Alright. Sekarang banyak yang kita nampak dekat sini ada $20, $200, $50, $12. Okey, kita buat anggaran, tak payah banyaklah. Kita target 10% harga Binance Coin hari ini. 5 tahun akan datang, harga NMX 1 unit 10% harga Binance hari ini. Okey? 280 kita targetlah 5 tahun lagi nominate harga $28. Okey tak okey tuan-tuan? Okey? Dan kita kalikan $28. Okey, kita ada 79,000 unit, kita kalikan dengan $28. So kita ada lebih kurang 2.2 juta $. Okey ke tak okey tuan-tuan? Macam kita kena predict dan boleh tahu rate tu. Sebab dekat sini kita tak boleh tahu sebab apa yang kami nampak, sebab Nominex ni dia punya supply tak banyak. Okey, kalau kita tengok koin-koin lain banyak supply dia. So Nominex ni pula dengan news yang latest news yang semalam, Nominex akan perkecilkan, dia ada buat proses burning di mana dia akan kecilkan dia punya daripada fees yang dia bagi sebelum ni, fees tu dia akan burn kan ataupun dia akan bakar kan. So supply kita akan mengecil. So bila supply kurang, demand tinggi, automatik harga pun akan kurang. Macam Binance punya proses burning, every quarter dia akan bakar. Sebab Binance dia punya supply 200 juta. So dalam tempoh beberapa tahun, dia untuk Binance dia 100 juta dia jual pre-sale, dia panggil ICO 100 juta dia punya investor lah. So apa yang Binance buat, dia akan beli balik ataupun dia akan bakar 100 juta Binance Coin dan akan ada 100 juta Binance Coin sahaja akan datang. So bila supply berkurang, demand automatik akan tinggilah dan harga akan automatik akan harga melompat lah. Alright, ini kita beli dan simpan saja. Agak-agak okey ke tak okey tuan-tuan? Naik 10% harga Binance. Kita punya aset daripada kalau kita tak naik harga 40,000 lah profit kita, tapi kalau naik $28, kita punya profit dah jadi 2.2 juta $. Dengan bermodalkan $10,000 hari ini. Okey, dan apa yang saya bagi tahu, siapa-siapa yang tak ada kerja, maksud dia apa yang kita perlu buat, macam mana kita nak maksimumkan kita punya profit adalah tugas kita. Okey, setiap pagi kita bangun, kita pakai baju kebun sarung tangan, kita buka telefon kita klik button reinvest. Maksud dia kita compounding. Okey, compounding every day. Maksud di sini profit yang kita dapat tadi tuan-tuan, kita dapat setiap hari lebih kurang $22.
apa yang kita buat, kita reinvest, kita masuk balik dalam pool $10,000 ni. So kita buat reinvest, okay? Kita buat compounding every day, kita buat selama 5 tahun. Okay, kita buat selama 5 tahun, so kita punya profit dekat sini ni, kita buat every day, kita buat compounding secara 5 tahun, iaitu 365 kita kalikan dengan 365 hari. Alright. So kita akan dapat maksimumkan kita punya profit, dia boleh pergi sampai 1.18 juta NMX yang kita akan dapat. Okay, lebih kurang 500,000 jika harga hari ini. Katakanlah tuan-tuan dalam perjalanan 5 tahun ni kita dah jual lah sikit, mungkin dia naik $1, naik $2, kita jual sikit-sikit lah. Dia naik $3, kita jual sikit-sikit. So daripada pegangan yang kita ada 1.18 ni dah tinggal, kita ambil lah, kita tinggal 25% saja. Okay, 25% yang kita masih pegang, yang kita masih hold. So kita ada lebih kurang 282,000 NMX. Okay, 75% kita dah jual. Kita simpan 25% saja. Okay, so kita ada 282,000 unit. Katakanlah kita ambil juga 5 tahun akan datang, naik harga $28, 10% harga Binance hari ni. So kita punya aset tuan-tuan berapa ni tuan-tuan? Iaitu 7.8 juta US dollar. Okey ke tak okey tuan-tuan? Komen dekat ruangan chat sikit, okey ke tak okey? Ini just projection ni tuan-tuan, sebab ini yang berlaku. Ini yang berlaku pada coin Binance Coin, ini yang berlaku kepada Bitcoin, ini yang berlaku kepada Ethereum. Okey. Harga tu nombor 2, yang penting unit. Berapa banyak unit yang kita pegang. Kalau kita jual sekarang, kita rugilah, maksud dia kita jual pada harga rendah. Sebab benda ni, benda yang turun pasti akan naik. Sebab apa dekat sini, kalau contoh tuan-tuan beli harga Bitcoin tahun lepas 60,000, hari ni 22,000, takkan tuan-tuan nak jual? Tuan-tuan kena hold lah. Okay, kalau takut nak akan jatuh sampai 10,000, 5,000, kalau takut boleh cut loss, tak ada masalah. Tapi kita dah sacrifice lah. So sama juga macam Nominex. Okay, kalau kita jual sekarang, kita akan rugilah. Maksud siapa yang beli RM1.20, siapa yang beli RM1.50, kalau jual sekarang kurang untung lah, sebab dekat sini dia akan rebalance based on kita punya capital balik. Sebab apa? Kita dapat reward. Kalau kita buy and hold saja tuan-tuan, kita punya capital tu 100% lah, sebab unit tak bertambah. So dekat sini kita buy and stake. Buy and stake, kita farm dan kita punya unit akan bertambah. So itu yang akan recover kita punya capital. So siapa yang ada modal lebih, sekarang the best time lah untuk kita tambah modal atau tambah beli dengan harga 50 sen satu unit. Okay. So inilah projection. Sebab dekat sini saya pun tak boleh predict berapa harga ni nominate akan jatuh atau berapa harga nominate ni akan to the moon, okay, fly. Sebab apa? Based on yang kita lihat, okay, based on company punya projection, company punya overview, so kita boleh nampak, okay, perkembangan, okay, daripada segi roadmap ni kita boleh nampak apa yang company rancang, semua dah banyak dah dia punya checklist ni. Kita boleh lihat dekat sini checklist dia. Okay, banyak yang dah terlaksana. So dalam progress, listing on main crypto exchange, lepas tu dia akan ada boosting launch pool, dia akan ada locking punya pool, so ada custom pool, personal info dashboard dan strategic partner, dan latest pun dia akan launch dekat dia dah submit application untuk listing dalam Binance. So banyaklah projek-projek yang akan datang yang akan memberi impact kepada token Nominex. So Nominex yang best ni tuan-tuan, dia ada ekosistem, dia ada exchange. Okay, dia ada exchange, dan kalau kita lihat dekat sini, orang masih menggunakan dia punya exchange untuk jual beli. Okay, Nominex exchange sehari, okay, sehari transaction 18 juta tuan-tuan. Orang jual beli volume, okay, 18 juta. Dia punya NomiSwap, orang DEX, orang swap, okay, menggunakan NomiSwap exchange ni. Okay, dia punya produk juga. Okay, sehari 4 juta US dollar. So masih ramai orang guna, dan kita lihat dekat sini tuan-tuan, kita ni adalah decentralized punya projek. Kita boleh lihat dekat DBank, okay, dbank.com. Okay, dbank.com ni adalah dia menghimpunkan semua projek-projek yang menggunakan Web3 punya projek ataupun decentralized punya protokol. So kita boleh search dekat sini ada lebih kurang 1,273 protokol. Okay, pelbagai network. Okay, kita boleh search dekat sini.
NomiSwap. Kita nak tengok betapa strong ataupun tidak Nominex ni. Masih ada lagi tak orang simpan ataupun orang invest. So kita boleh lihat dekat sini, okey, dia punya launch pool dia pada 26 bulan 2 2021, Genesis date, okey, tarikh permulaan dia punya token. So user deposit total 77 juta US dollar tuan-tuan, yang orang invest ataupun simpan atau dipanggil TVL dekat NomiSwap ni. So investor yang paling besar sekarang, okey, nombor 1 dia invest sebanyak 11.74 juta. Ni, ni. So kita tak tahu sebab benda ni decentralized, kita tak tahu siapakah pemilik dia. Tapi kita boleh nampak dia punya kontrak dia dan berapa yang dia simpan. Dan kita boleh lihat ini nombor 1 kita tengok nombor 1 dia ada aset lebih kurang 17 juta. Okey, 17 juta dia dah invest dalam decentralized finance punya projek ni sebanyak 300 hari dia punya wallet ni. Okey, active wallet. Alright. So dekat sini kita boleh tengok dia punya aset dalam Binance ada 12 juta, aset dalam Ethereum ada 5 juta. So berapa banyak, dekat mana yang dia simpan banyak? Dekat sini, NomiSwap Deck, dia invest 11.7 juta. So ada 2 pool, ni stablecoin punya pool. Lepas tu dekat Convect ni pun dia ada stake juga. Okay, ada 5 juta. Frag plus USDC. Okay, NightSwap pun dia ada farming juga tuan-tuan. Ada 800,000. Itulah, ini salah satu. Ini investor paling besar lah dalam Nominex. Okay, kita tengok nombor 2 ni, CryptoBank ni. Dia invest 9.9 juta US dollar. Kan bukan ringgit US dollar. Dan aset dia dalam kripto sebanyak 54 juta. Aset dia dalam kripto. Okey, dia dah invest lebih kurang 500 hari dah tuan-tuan, bukan baru Okey, bukan baru. Alright. So di sini aset dalam Ethereum ada 7 juta, aset dalam Binance ada 24 juta, aset dalam Polygon ada 1 juta, aset dalam Ava ni 21 juta. So kita boleh nampak dia punya portfolio itulah transparent, itulah decentralized tuan-tuan. So kalau dalam projek Aave ni dia dalam kategori lending lah. So kita tak patuh syariah lah. So ada 13 juta. So dekat sini NomiSwap adalah tempat yang nombor 2 yang dia invest. Okey, kita boleh lihat dekat sini dia punya portfolio. So dia invest banyak pool. USDC, stablecoin ni dekat ETH dengan BTC pun dia invest 1 juta. Yang di sini pun dia invest 1.2. ETH ni pun 1.2 juta. Ni. Kita boleh tengok Stargate ni pun dia invest 7 juta. Banyak projek-projek kripto yang kita boleh invest tuan-tuan. Di sini. Ini adalah projek-projek portfolio dan baru beberapa hari lepas saya pun ada closing lebih kurang 140,000. Okey, 130,000. Okey, sekejap saya cari dia punya address. Okey. Yang ini. Alright. Okey, dia dah simpan 8 hari yang lalu. So nilai aset dia 116,000 US dollar hari ni. Okey, dia invest ni. Dia invest 116,000 US dollar, okey, dekat 600,000. So inilah dekat pool dia masuk dalam pool NMX plus BUSD. Ni nilai dia punya profit capital. Okey. Boleh kita tengok investor terbesar dalam pair NMX USDT. So kita kena tengok dekat di sini kalau NMX USD kita kena tengok dia punya kontrak lah dekat sini. Liquidity pool, kita ambil dia punya MAC address. Okey, tengok dekat so 12 juta, 12.2 juta. So keseluruhan dekat sini lah. Kita tak boleh nampak lah kalau kita tengok sekejap Kita tengok ni kontrak lah yang 12 juta ni NMX LP punya kontrak. So ada 12.2 juta NMX USDT. Kita tengok dekat sini Alright. Okay. Okay, so dekat sini kita tak boleh tengok. Okay, kita tak boleh tengok dia punya holder siapa yang paling besar lah. Tapi kita boleh nampak lah dekat sini. In out. Okay, orang masuk, orang keluar, orang masuk, orang keluar dekat sini. So kita tak boleh tengok lah. Okay. So dalam kontrak ni dia ada 2 aset. Okay, 2 aset. Ada Binance USDT dengan Nominex. Okay, 12 juta. 12 juta NMX. Okay, kalau kita lihat dekat sini, kalau kita search Nominex pun. Okay, Nominex. Alright. Nominex. So kat sini kita boleh nampak lah holder.
Okay, alright. Also, okay, kita boleh tengok dekat sini ya. Untuk NMLP tadi yang kita boleh nampak 12 juta tadi, kita tengok dekat sini holder. So kita boleh nampak holder yang paling besar ni, paling besar ni lah. Okay, 8.5 juta ni. Ataupun ni 27,000 NMLP. 27 NMLP ni. Okay, ni 6,000, ni 2,400, 1,900, 1,699. Ni paling besar ni kontrak. Alright, 8,600 NMLP. Okay, so kita boleh tengok semua dalam public ledger, semua transparent. Okay, alright. Okay, so sekarang kita tengok. So kita boleh nampak dekat sini orang stake, orang unstake, orang stake, orang reinvest, orang unstake 1 jam yang lalu. Kita boleh nampak berapa banyak. Okay, orang unstake, orang reinvest. Sebab benda ni company tak boleh control. Okay, company tak boleh control. So kita sebagai user, kalau kita rasa nak bawa keluar. Tapi kita kena sacrifice lah kita punya value. Okay. Alright, so kita, okay, sekarang kita nak tengok soalan berapa jumlah koin atau jumlah koin yang company punya kuota. Semua dalam dia punya agihan. Okay, 172 juta akan diagihkan melalui farming pool tu. Sebab dia ada dia punya jadual dia. Okay, kita boleh lihat dah dekat sini lah. Kalau contoh, kita search NML lagi sekali saya tunjuk. Okay, nominate. Kita boleh tengok dekat holder ni, dekat bahagian holder ni kita boleh tengok siapa holder yang paling besar lah. Okay, tapi kebanyakannya holder paling besar ni semua kontrak. Semua kita yang dalam kontrak tu lah. Macam ni yang ada logo ni kontrak lah. Kontrak 12 juta. Ni pun kontrak juga. Ni nominate staking punya pool. So tak ada lagi address individu. Okay, address individu yang holder yang besar lah. Alright, semua contoh ni Pancake punya pool kontrak, nominate deployer, so 900,000 ni. Kita boleh tengok. Alright. Okay. Sekarang okay. Alright, soalan. Reinvest ada fees ke? Okay. Reinvest kita akan kena fees Fees dalam bentuk Binance Coin lah. Fees dalam bentuk Binance Coin. Sebab apa kita guna blockchain Binance. Alright. So lagi satu affiliate program Nominex tak akan overpaid ke? Sebab dekat Nominex ni dia punya farming pool, dia punya referral program dia based on pool. So berapa banyak pool yang akan diagihkan, berapa banyak dia based on pool. Itu yang kita nampak reward kita tak tetap. Okey, tak tetap. Ada masa kita dapat banyak, ada masa kita dapat sikit sebab kita berkongsi pool. Sebab dia ada pool dia. Okey. Sebab dia dah asing kan, daripada 4 pool tu, 2 pool untuk personal, 2 pool lagi untuk team farming dengan referral farming. So tak ada overpaid lah. Cuma sebab dia based on pool lah, so kita tak boleh nak actual 100% kita punya commission. Sebab apa? Dia based on berapa team farming, berapa farm yang terhasil pada hari itu. Okay. Alright. Bila nominate akan listed dekat Binance. So listed dekat Binance pun kita tak tahu lagi. Alright, sebab kita tak nak dia listed awal-awal sangat. Sebab apa? Bila listed ni, bila dah open market, so dia lagi teruk lah. So maksud dia harga pun company pun dah tak boleh nak kontrol macam sekarang ni, masih based on decentralized saja, based on PancakeSwap, based on NomiSwap. Okay. So kita target bila harga dah start naik balik, time tu lah. Okay, kita akan tengoklah listing dekat exchanger, big exchanger. Macam exchanger La Token pun nominate tak submit pun, tapi bila dia nampak dia ada community, dia pun submit nominate token. Okay, boleh tengok ke investor. Okay, tadi saya dah tunjuk boleh tengok ke investor terbesar. Alright, so itu saja perkongsian saya pada hari ini. So kalau rasa nak ambil peluang dalam Nominex, boleh beli sekarang dan minta siapa-siapa yang invite tuan-tuan, okey, invite tuan-tuan pada malam ini untuk minta link, okey, register saja. Okey, kalau nak tunggu 2-3 hari lagi baru nak beli, nak tunggu dia turun lagi sikit pun boleh. Kalau tak nak tunggu, nak berjalan kita punya farming, terus buy malam ni, terus farming lah. So kita punya reward every 10 second tu akan start immediate. Okay. So kalau ada apa persoalan boleh tanya. So kalau tak ada persoalan atau ada perkongsian,
okey, daripada kita punya team leader ke, kalau ada nak berkongsi pandangan ke, kongsi pengalaman ke, alright, boleh onkan mic, okey. Kalau tidak, saya nak minta tuan-tuan untuk kita nak buat selfie sikit, okey, kenang-kenangan, okey. Sesi kita nak buat selfie sikit boleh? Alright. Sebelum saya serahkan balik kepada kita punya MC, so kita buat selfie sekejap. Okay. So kita ada lebih kurang 150 orang ni, 158 orang ni, boleh tak? Siapa-siapa yang boleh onkan kamera lah. Kalau tak boleh pun tak ada masalah. Okay. Ni kita nak kenang-kenangan boleh Alright. Okay, sekejap saya susun. Hello. Okay, kalau ada persoalan boleh sementara kita nak setting untuk kamera. Alright. So boleh? Boleh saya bagi masa 1 minit untuk betulkan topi ke, betulkan tudung ke. Alright. So kita nak bergambar. Okay. Kenang-kenangan bersama dalam sisi webinar kita. Alright, boleh Okay. Alright, boleh? Ada lagi yang nak buka kamera? Kalau tak ada, okey. Sebab ini adalah sejarah. Mungkin harga hari ini 50 sen, mungkin harga hari ini ada harga yang terendah yang kita nampak, okey, dan mungkin ada lagi akan turun, kita tak tahu. Okey, kita targetlah, kita doakanlah supaya 50 sen ni adalah harga yang terendah dan kita sempat untuk menambah okey. Alright, okey. Dalam kiraan 3, 2, 1. Okey, smile 3, 2, 1, smile. Okey, lagi sekali. Alright, saya akan screenshot yang page yang kedua. Okey. Alright, page ketiga. Page keempat. Okay, last call. Yang buka kamera, kita nak buat freestyle. Okay, freestyle. 3, 2, 1, smile, freestyle. Yeah. Alright. Okay, itu saja pengkongsian daripada saya. InsyaAllah boleh beri manfaat kepada orang-orang yang baru, first time. So, kalau ada pertanyaan, boleh tanya balik dengan leader-leader tuan-tuan. Okay. Nanti kalau nak tahu lebih info, boleh masuk dalam kita punya WhatsApp group. Alright. Okey, itu saja daripada saya. Saya akan serah kembali kepada kita punya MC untuk sesi seterusnya dan ataupun tutup kita punya event malam ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi di puncak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang sangat gemuruh untuk Master Shah. Okey, atas penerangan yang luar biasa malam ni. Daripada A to Z, Master Shah explain detail, sangat-sangat detail. Saya harap daripada apa info yang disampaikan itu dapat memberikan kefahaman yang lebih jelas lagi dekat tuan-tuan dan puan-puan, dan dengan kefahaman itu akan memberikan lebih keyakinan lagi untuk bertindak dalam Nominex. Okey. Jadi saya rasa itu saja untuk malam ini. Kita punya sesi untuk malam ini. Jadi sebarang pertanyaan, kalau yang belum join, yang belum buka account lagi, nanti boleh rujuk balik dengan orang yang invite tuan-tuan dan puan-puan, yang bagi link untuk masuk ke dalam Zoom meeting ini. Dan sebarang masalah yang tuan-tuan dan puan-puan hadapi, boleh contact balik dengan leader masing-masing, dapatkan jawapan daripada leader masing-masing. Saya rasa Master Shah sudah memberikan penjelasan yang sangat detail atas persoalan-persoalan yang ditanyakan pada malam ni. Okay? Jadi itu saja untuk malam ni. Saya sentiasa mendoakan kejayaan dunia dan akhirat untuk anda semua. InsyaAllah kita jumpa semua di puncak kejayaan. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di puncak kejayaan. Bye-bye.